Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma binurika ihtadaitu wa bifadlika astaghnaitu wa bika asbahtu wa amsaitu. Zunubi bayna yadayka nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amma ba'du. Muslimin dan musliman, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah wa syukrillah, hari ini insyaAllah biiznillah kita akan menghuraikan riwayat hidup Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, namanya Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil. Ibunya bernama Ummu Abdin bin Abdul Wad. Neneknya dari keturunan Bani Zuhrah. Manakala abangnya bernama Utbah. Dia merupakan dari kalangan As-Sabiqun al-Awwalin, yakni di antara gulungan-gulungan yang awal menganut Islam. Dan dia dari segi perwatakannya seorang yang rendah. Dia pendek saja orang dia, sehingga ditulis oleh ulama bahawasanya tingginya sama dengan orang yang duduk. Tu dia besar, jasad dia, badan dia. Tapi dia merupakan manusia yang sangat haibat, mengatasi para sahabat yang lain radhiyallahu anhum dalam beberapa perkara. Beliau masuk Islam ketika usianya 19 tahun. Dan pada masa itu, dia bekerja sebagai pengembala kambing. Menjaga kambing milik tuannya, Uqbah bin Abi Mu'aiz. Dia di mana Uqbah bin Abi Mu'aiz ni seorang saudagar yang kaya di Mekah dan juga mempunyai rangkaian perniagaan sampai ke kota Taif. Makna yang dia jaga tu kambing tuan dia bukan sikit. Pada masa itu memang menjadi pengembala kambing, apalagi mengambil upah menjadi pengembala, itu memang dianggap satu profesion yang pada mata setengah di kalangan orang-orang Arab jahiliyah sebagai satu kerja yang hina, yang rendah. Profesion yang bagi orang-orang kaya mereka tidak memandangnya. Itulah di antara punca kenapa mereka menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah bagaimana kita nak memperakukan kenabian dia.
sedangkan dia anak yatim, kemudian dia seorang pengembala kambing. Itu diambil sebagai penghinaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama dengan Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan mereka jalan tu ada dua riwayat. Pertama menyatakan memang keluar untuk berdakwah. Yang kedua menyebut kerana keluar sekejap meninggalkan Mekah, mengelak daripada kejahatan orang-orang Quraisy pada masa itu. Tapi bukan lagi berlaku hijrah, belum. Makanya bila mereka berjalan, akhirnya sampailah di kawasan padang pasir. Memang hakikatnya yang betul-betul ada manusia, ada rumah, ada laluan penempatan, betul-betul di tengah-tengah kota Mekah. Sebab itu kalau kita naik memanjat Jabal Nur, yakni Gua Hira, bila sampai di atas, kamu lihat ke bawah, nampak lembah Mekah. Subhanallah, betul-betul macam seketul aja segelompok. Situlah hotelnya, situlah Kaabah, situlah orang ramainya, situlah pusat perniagaan pasar. Semua memang nampak berlumut berkumpul. Situ, itulah Mekah. Tengok keluar je sikit, melaut padang pasir semua. Lepas tu kalau kita buang pandangan kiri kanan, kita nampaklah highway daripada Madinah, highway dari Jeddah, highway daripada Taif. Padang pasir saja. Tak tahu zuk seketul tu Mekah. Itu aja. Jadinya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar aja daripada kota Mekah, beberapa batu je dah padang pasir, tak ada orang. Kalau ada orang pengembala kambing atau kabilah dagang yang lalu, itu saja. Kata saja je memang ada orang melaut di padang pasir, tak adanya. Sebab itu tidak boleh bermusafir di padang pasir itu seorang diri. Kerana risikonya terlalu besar. Makanya bila hijrah kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan tu diajak Sayyidina Abu Bakar juga. Kena ada teman. Hadirin sekalian, jadi musafir yang ni Abu Bakar dengan Rasulullah, dia temani Nabi. Tiba-tiba mereka rasa dahaga. Dengan takdir Allah, terjumpa Abdullah bin Mas'ud ni, radhiyallahu anhu. Usianya 19 tahun ada masa itu. Lalu oleh kerana dahaga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu supaya kalau boleh berilah sedikit susu. Tolong perahkan susu kambing kerana kami ni dahaga nak minum. Tapi dengan tegas dijawab oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, saya tidak ada susu kambing nak bagi pada tuan. Ada beberapa ekor kambing yang mempunyai susu. Kalau perah ada air susu dia. Tapi tuan, kambing ni milik tuan saya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Maka saya tak berani pandai-pandai ambil. Hak tuan saya untuk diberikan kepada kamu berdua. Ulama-ulama menyatakan bahawasanya ini menunjukkan bagaimana sifat jujur dan amanah sudah terlihat kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an
saat belum lagi menganut Islam. Ini kehebatan akhlak dia. Lalu Nabi SAW tanya, dalam banyak-banyak kambing ni, ada tak kambing yang kurus, yang tak ada susu langsung? Kalau perah susu tak ada. Ada tak? Dia kata banyak, cuaca panas. Nabi kata boleh ambil seekor bawa ke saya. Yang tak ada susu. Lalu dibawalah di hadapan Nabi SAW. Ada riwayat menyatakan Rasulullah SAW menyebut kalimah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi masukkan tapak tangan Rasulullah yang mulia ke bawah perut kambing tu, Nabi angkat sikit. Tiba-tiba buah susu kambing itu menggelembung, terus tegang, penuh dengan susu. Lalu diperah oleh Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW meletakkan kambing tu di hadapan Nabi SAW, kemudian menyebut Bismillah. Rasulullah tepuk. Dengan mukjizat daripada Allah, tiba-tiba buah susu dia menjadi kembang tegang dan penuh dengan air susu. Lalu diperah oleh Nabi SAW. Ada riwayat menyatakan Abu Bakar yang memerahnya. Kemudian diberilah minum kepada Rasul. Kemudian riwayat lain menyebut Abu Bakar minum dulu. Karena sifatnya Rasulullah SAW itu memang dia biasa aja makan sisa daripada orang lain. Karena Nabi SAW senantiasa mendahulukan orang lain. Ya, jadi Abu Bakar minum, lalu Abu Bakar memberi minum kepada Nabi SAW. Kemudian bakinya diberi kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bilanya Abdullah tengok, dia jadi pelik. Dia beritahu kepada Nabi SAW, "Al-'imni," kata dia, "ajarkan kepada aku ilmu tadi itu." Dia pakai tepuk naik menggelembung penuh susu ni luar biasa. Ajar ke saya. Dia diingat boleh jadi sihir. Pasal Mekah masa tu penuh dengan sihir. Black magic ni dia ingat yang tu kot. Jadi dia minta Nabi ajar. Padahal benda tu adalah mukjizat daripada Rasulullah SAW. Apabila dia suruh dia Nabi ajar dia, Nabi SAW telah bersabda, "Innaka rajulun mu'allam." Nabi kata, "Innaka rajulun mu'allam." Sesungguhnya kamu ni seorang lelaki yang terpelajar. Tak payahlah bahasanya saya ajar, tak payah. Kamu ni bangsa jenis cerdik kamu ni. Nabi kata begitu. Dan itu benar-benar menggembirakan hati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Lalu dia terus masuk Islam dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak hari itulah dia tidak pernah dah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hidup dia. Kalau tidak sebelum daripada tu dia ada dengar bahawa di kota Mekah ada seorang lelaki mengaku jadi nabi dan rasul, berdakwah, patut orang ramai marah. Adalah dia dengar daripada jauh. Tapi kira-kira masa tu dia tu makam badui. Dia duduk seorang, dia tak pedulilah benda tu nya.
bila dapat je hidayah, tu rasa hebatlah. Maka dia tidak meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala, dan aku yakin, kata dia, Nabi beritahu sesungguhnya kamu seorang yang bijak terpelajar, yang ni jadi doa ke aku. Dia kata, maka sungguhlah terjadi, diriwayatkan bahawa daripada 114 surah yang ada di dalam Al-Quran, 70 surah dihafal oleh Abdullah bin Mas'ud dengan dia dengar langsung daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu berkatnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia jadi kuat ingatan. Arab menyatakan dhabit, ya, yakni kuat ingatan. Kita juga boleh, saya teringat apa yang dibuat oleh Syekhul Azhar. Dikatakan mereka-mereka ni lepas sembahyang subuh dan sembahyang 5 waktu, selain berdoa, mereka ambil ayat yang ringkas daripada Quran, sanuqri'uka fala tansa. Dia baca 3 atau 7 kali, kemudian tepuk di dahi. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Ikutlah 3 ke 7 ke 11. Ya, innallaha witri yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan Allah suka kepada yang ganjil. Jumlah bilangan tu. Siapa amal yang tu, sanuqri'uka fala tansa, insya-Allah, insya-Allah Allah bagi kuat ingatan dia. Insya-Allah. Jadi amalkan ini untuk diri sendiri. Amalkan juga untuk anak-anak cucu kita. Lepas pada solat, panggil cucu tu, pegang dia, peluk, tepuk pelan-pelan, baca 7 kali, tiup. InsyaAllah dia jadi seorang yang dhabit. Bayangkan 114 surah, 70 surah, hafal cara dengar aja daripada Nabi. Adapun di sana ramai juga, dan ramai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghafal Quran. Namun ada sebahagian yang menghafalnya melalui apa yang tercatat. Dia di atas belulang-belulang, di atas batu, atas pelepah-pelepah tamar, atas tulang-tulang yang ditulis dan seumpamanya. Makanya dalam kali ini dianya boleh dengar terus langsung daripada Rasulullah. Ini merupakan kehebatan yang tidak ada tolak bandingnya yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Dia dan bagaimana memang dia memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Akidah dia tu mantap. Ada satu riwayat menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, barang siapa yang membaca Al-Quran di hadapan Kaabah, maka dia ahli syurga. Ada pula riwayat menyatakan, kisahnya waktu duha macam ni, sahabat radhiyallahu an bergurau. Masa itu ada 2 kelompok yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang bersama dengan Abu Jahal dan puak-puak dia di Darun Nadwah. Jadi kalau kira Kaabah di tengah, duduk penjuru-penjuru begitulah, lawan tengok dari jauh. Tiba-tiba ada yang menyebut, ya, kalau ada siapa yang berani dalam ramai kita ni, gilah baca Quran tu. Puak-puak Abu Jahal tu, gilah baca. Try tengok.
Tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud bangun dan terus pergi kepada kumpulan Abu Jahal yang ramai itu. Dia masuk di tengah-tengah dan dia laungkan Al-Quran sekuat-kuatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Khalaqal insan. 'allamahul bayan. Tak sempat nak sambung, dia kena kerumun. Penendang masuk, penumbuk sampai. Tomai Abu Jahal pun datang, macam-macam lah. Sehingga pecah-pecah muka dia, berlumuran darah. Dan mereka pijak dia, tendang dia. Cuma mujur badan dia tu kecil. Dia pun menggeletik, menggelupur, mengelak, berguling. Termasuk celah kaki di kalangan yang ramai itu lepas. Kemudian dia melarikan diri, datang balik kepada Nabi SAW dan para sahabat yang ramai tadi, dalam keadaan mukanya pecah-pecah dan berlumuran darah. Lalu sahabat yang bercakap tadi macam rasa menyesal. Dia kata, "Entah wahai Abdullah, entah perginya buat apa? Anaknya bergurau aja. Entah bersungguh-sungguh pula pergi. Ni kan dah, ialah dengan pecah kepala apa semua. Dia rasa menyesal." Tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud menyatakan, "Demi Allah, jika sekiranya ada lagi sesiapa di kalangan kamu yang menyuruh aku membacakan Al-Quran di hadapan puak-puak jahiliyah kufar itu, nescaya aku akan pergi sebelum berhentinya darah yang mengalir di wajahku." Inilah iman dia. Kalau tidak masakan, terjadi dalam satu peristiwa yang lain. Abdullah bin Mas'ud telah dipanggil oleh Nabi SAW memanjat satu pohon kayu, dinamakan pohon kayu Iraq. Ada riwayat menyatakan nak dipatahkan dahan kerat kerana nak buat sugi. Ada riwayat menyatakan nak tarik ranting dia, kemudian lurut buang daun dia, nak buat sikat rambut Rasulullah SAW. Lalu sahabat ramai Nabi suruh dia pasal badan dia kecil. Dia takut suruh yang lain badan besar-besar. Ialah nak manjat satu hal, dahan takut patah. Maka dia naik. Masa dia memanjat naik tu, kaki dia angkat macam tu, angin tiup. Terselak jubah dan terlihat kecil aja buah betis milik Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum yang ada di bawah menengok, ternampaklah buah betis tu, lalu mereka ketawa beramai-ramai. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda, "Kamu ketawakan buah betis Abdullah bin Mas'ud? Demi Allah, sesungguhnya jika ditimbang buah betis itu, nescaya pahalanya lebih berat daripada Bukit Uhud." Ingat, Bukit Uhud adalah salah satu di antara bukit di dalam syurga. Tu bandingan yang Nabi buat. Dia tak ambil Gunung Everest, Bukit Gunung Tahan ke, Bukit Batu Kip, tak masuk buku. Ini kehebatan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, oleh kerana dia ni hebat dalam bacaan Al-Qurannya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tamassaku bi ahdi ibni ummi abdin
Ia berpegang teguhlah kamu kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Abdin. Yakni Abdu Abdin tu mak dia lah. Mak dia bernama Abdu bin Abdin. Jadi dia lah. Yakni Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata kalau dengar ilmu dia bagi pegang aja. Karena Al-Quran dia hafal gitu dah semua. Maka setiap kalimah itu hikmah. Petunjuk yang tidak ada tolak bandingnya bagi seluruh manusia. Diwasiatkan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar umat Islam mencontohi dan mengikuti bacaannya. Kalau mampulah, dia bagi kawan-kawan, tok-tok guru, muallim-muallim yang belajar Al-Quran dan dia masuk dalam bidang taranum dan qiraat. Nabi ada pesan tu. Kalau boleh Nabi kata ambil cara qiraat yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud sebab dia yang dia baca tu live, direct, dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya macam mana bacaan dia tu, itulah bacaan Nabi. Jadi kalau baca cara qiraat Abdullah bin Mas'ud, bermakna tepat bacaan tu macam Al-Quran turun pada hari yang pertama. Dia punya genuine tu, original dia tu. Kalau mampu, kalau tak mampu sementara tak apalah. Yang penting kita membaca Al-Quran. Ya, jangan kita tinggalkan membaca Al-Quran ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an yasma'al Qur'an ghaddan kama unzila falyasma'hu min ibni ummi 'abdin. Man ahabba an yaqra'al Qur'an ghaddan kama unzila falyaqra'hu 'ala qira'ati ibni ummi 'abdin." Maksudnya, barang siapa yang hendak mendengar Al-Quran tepat seperti mana ia diturunkan, hendaklah ia mendengarkannya daripada Ibnu Ummi Abdin, yakni Abdullah bin Mas'ud. Barang siapa yang hendak membaca Al-Quran dengan tepat dan betul seperti mana ianya diturunkan, maka hendaklah ia membacanya sebagaimana dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ini merupakan suatu pengisytiharan dari Rasul bagi umat. Bukan bagi sahabat aja. Bahawanya Abdullah bin Mas'ud, kalau boleh saya pinjam kalimah pakar lah. Dia pakar dalam bidang qiraatul Quran. Ya, baca Quran ni dia lah paling mahir sekali. Dan ilmunya memang hebat. Karena siapa yang faham Quran mesti tinggi ilmu dia. Sebab semua ilmu di langit di bumi ada dalam Al-Quran. Andai menghuraikan, selesai semua. Pada zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, dia pernah dilantik menjadi wakil khalifah di bandar Kufah. Dia juga pernah Saidina Umar lantik. Umar ni dia tak lantik, tak hantar kecuali yang hebat-hebat. Sebab itu sunnah Rasul. Dalam satu peperangan, masa nak mula perang, dah siap dah pasukan tentera nak gerak. Lalu Nabi SAW bersabda, Nabi tanya, ni dalam ramai ni, siapa yang hafal Al-Quran? Sahabat diam aja. Lepas tu Nabi tanya pula, siapa dalam ramai ni yang menghafal separuh dari Al-Quran? Sahabat pun senyap, pasukan tu. Kemudian Nabi tanya, siapa dalam ramai ni
yang adalah hafal surah ke apa-apa. Tiba-tiba seorang sahabat angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW tanya, surah apa yang kamu hafal? Lalu dia menyatakan, saya menghafal suratul Baqarah. Lalu Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya kamulah yang diangkat dan dilantik menjadi ketua bagi pasukan ini. Itu Nabi ukur tu begitu. Dan kalau ini kita ambil habis. Jawabnya nak cari ketua cawangan pun payah. Nak tambah ke nak jadi menteri, nak jadi setpol, boleh jadi kena hafal separuh Quran ke zaman Nabi baru boleh dapat. Ya? Itu sebab orang dulu tu dia hebat. Dia bukan well educated aja, tapi dia ada hidayah dengan dia. Ni macam Abdullah bin Mas'ud ni, dikira well educated. Yang menyatakan demikian Nabi SAW. Tapi ganding dengan Quran. Quran itulah menjadikan kita hebat, bukan yang lain. Kalau ilmu tinggi, setara mana, PhD, master universiti mana pun, Quran tak ada dalam hati. Habis. Kaya macam mana pun, Al-Quran tak ada, kita akan hina. Begitu seterusnya. Ya, jadi ingat, sentiasalah bersama dengan Al-Quran. Makanya bila dia di Kufah, dia pada zaman Saidina Umar radhiyallahu an di Iraq itulah. Dia hari-hari lah dia mengajar. Kemudian habis mengajar buka soalan. Bila buka soalan, asal ada je orang tanya terus jawab. Bertanya je orang terus jawab, burung-burung keluar ayat Quran keluar. Lalu satu hari satu rombongan daripada Iraq datang ke Madinatul Munawwarah. Lalu ketua rombongan ni datang bincanglah dengan Umar. Umar tentu tanya, ada apa masalah? Dia pembangunan, kena keuangan, ke benda apa adalah. Tiba-tiba salah satu hal yang dikemukakan oleh ketua kabilah dari Iraq ni ialah bahawasanya ada seorang wakil, ada seorang manusia, dia mengajar di masjid besar di Kufah. Dia mengajar, okey, bagus, kata dia. Tapi bila ada je orang tanya soalannya, boom, keluar jawab. Pantang je orang tanya, berderak-derak, keluar Quran. Tanya dia sempat gum Quran. Jela-jela Quran. Dia tak rojak pada sesiapa pun, ikut dia aja. Yang ni kami nak buat aduan. Lalu marah Saidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena pada zaman Umar itu, Umar bimbang. Takut-takut kalau pertama tercampur antara Al-Quran dengan hadis-hadis Nabi. Itu Umar takut. Yang kedua, takut kita salah baca. Mashaf belum ada masa tu. Mashaf hanya dibuat pada zaman Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka Saidina Umar jadi marah. Lalu Umar tanya, siapa dia, nama orang tu tahu? Mereka kata, tahu wahai Amirul Mukminin. Umar tanya, siapa? Lalu mereka menjawab, namanya Abdullah bin Mas'ud. Tiba-tiba Saidina Umar tunduk dan terus diam. Kemudian Umar angkat kepala dan menyatakan, demi Allah, kalau Abdullah bin Mas'ud, biarkan dia. Senyap semua satu kabilah. Ya? Itulah handalan ilmu yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pernah Saidina Umar radhiyallahu anhu menceritakan, satu hari kata dia, aku bersama dengan Saidina Abu Bakar, bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan.
Jalan dia ni bertiga. Kemudian kami masuk ke dalam masjid. Masjid Nabawi di Madinah. Tiba-tiba kami melihat ada seorang yang sedang mendirikan solat, membaca Al-Quran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlahan-lahan pergi dan menghampirkan diri kepada orang yang berkenaan. Dan Nabi menundukkan kepala mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya, kata Umar. Lalu kami pun berdua dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengamati siapakah yang solat dan membaca Quran tu. Tiba-tiba kami dapati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu dia Nabi beri penghormatan pada Abdullah ni di dalam dan di luar solat. Sama je Nabi hormat kerana dia menghafal Al-Quran dan bacaannya tu sangat baik. Kemudian lepas daripada dia semayang selesai, dia berdoa. Habis saja dia berdoa, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Umar, terus bersabda, Sal tuqta, sal tuqta, sal tuqta. Nabi kata, dia minta, kamu minta, lalu kamu dapat. Kamu minta dan kamu dapat. Kamu minta dan kamu dapat. Nabi menyatakan demikian dan Umar Abu Bakar dengar Rasulullah menyatakan. Hadirin sekalian, hadis ini menunjukkan bahawa doa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an adalah doa yang mustajab. Maka ambillah kitanya peluang di bulan Ramadan ini. Dia banyakkan berdoa kerana di bulan ini adalah bulan yang dimustajabkan doa. Pernah ada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an membacakan ayat Al-Quran. Nabi nak dengar, Nabi suka. Tiba-tiba berasa malu dia. Dia kata, ya Rasulullah, Al-Quran diturunkan pada Rasulullah, bukan ke saya. Diturunkan pada Rasul, pada kami, untuk kami sebagai umat. Bukan turun pada umat untuk dibaca pula pada nabinya. Jadi tak kena Rasulullah, bukan saya yang selayaknya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bacalah wahai Abdullah, kerana kami suka untuk mendengarnya. Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an baca Quran daripada ayat 1 sehinggalah ayat yang ke-42 menurut riwayat daripada Suratul Nisa. Bila sampai ayat ke-41 dan ayat 42, iaitulah firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Yawma idzin yawaddu alladhina kafaru wa 'asawur rasula law tusawwa bihimul ard wa la yaktumuna waji'na bika 'ala haula'i syahida. Sadaqallahul azim.
Maksudnya, maka bagaimanakah keadaan orang-orang kafir pada hari akhirat kelak? Apabila kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, yakni seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang naik menjadi saksi terhadap perbuatan mereka. Dan kami juga datangkan engkau, wahai Muhammad, sebagai saksi terhadap umatmu. Pada hari itu, orang-orang kafir dan yang menderhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka jika mereka disamaratakan dengan tanah, yakni ditelan oleh bumi. Dan ketika itu mereka tidak dapat menyembunyikan sepatah kata pun daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sampai je ayat ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenang air matanya menangis. Kemudian Nabi memandang Abdullah bin Mas'ud dan Nabi menyatakan hasbuk, hasbuk. Cukuplah, Nabi kata. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun berhenti daripada membaca Al-Quran. Hadirin, hadis ini menunjukkan bahawa Abdullah bin Mas'ud, kalau dia membaca ayat Quran pendek panjang tak kira. Dia baca aja menerjah, menjunam, menikam hati orang-orang yang mendengarnya. Hati yang hidup pasti tak tahan dengan apa yang dibaca apabila Al-Quran itu didengarkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Tu macam mana nak gambar lenggo ayat kiraat dia bawa tu sampai Nabi tergeletar tubuh menangis. Cukup Nabi kata. Bayangkan. Ya, jadi sebab itu kalau boleh kitanya bila baca Quran, kalau orang lain tak nangis pun, boleh kita sendiri menangis pun alhamdulillah. Iaitu dikira boleh tahanlah. Baik. Hadirin sekalian, Abdullah bin Mas'ud ni, begitu juga kalau dia membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan menyatakan telah berkata Al-Amin, yakni orang yang paling amanah, yang paling jujur, berakhlak yang baik, dan akhlaknya menjadi contoh kepada manusia. Orang itu telah bersabda, baru dia baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana terlampau ta'zim hormatnya ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak ada terus saja waqala sallallahu ta'ala. Dan disebut oleh ramai para sahabat berbagai riwayat. Dia di mana dia ni juga merupakan manusia yang dikurniakan kelebihan. Boleh masuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa izin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah, sekiranya telah aku angkat hijab rumahku, maka persilakanlah kamu masuk walaupun tanpa keizinanku, dan kamu boleh mendengar apa sahaja perbicaraan antaraku dengan ahliku, kecuali atas apa yang aku larang terhadapmu. Itu sebab disebut oleh Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Pernah kata dia balik daripada Yaman dengan adik dia, terus ke Madinah, dan bila berehat duduk di Madinah beberapa masa, aku tengok, kata Abu Zar, Abdullah bin Mas'ud keluar masuk ke rumah Nabi itu macam biasa begitu aja, bersama dengan ibunya,
sehingga menyangkalah kami bahawa dia adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia itu kelebihan apa yang ada kepada dia, dan dia diberi tugasan yang luar biasa. Dia mengejutkan Nabi daripada tidur. Dia kena bangunkan Rasulullah, dia juga yang pegangkan kain. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mandi, dia tutup. Nabi itu pemalu, dia pegang. Dia tukang uruskan kayu siwak. Nabi nak bersugi, dia tukang buat ancur-ancurkan apa, bagi ke Nabi. Habis bersugi, dia ambil pegangkan. Dia tukang pegang tongkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi rasa berjalan nak pakai tongkat, dia ulur terus. Habis dia ambil pegangkan. Dia juga orang yang memakaikan kasut, yakni sandal yang dibuat dari kulit kambing milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak keluar kena pakai kasut, dia sarungkan. Nabi masuk rumah ke atau dah masuk majlis mana-mana, buka kasut sandal tu, dia ambil sandal tu, ada dua riwayat menyebut. Pertama, dia letak atas ni. Dia duduk macam tayar awal, duduk letak sandal kat sini. Hormat tunggu Nabi datang. Kemudian Nabi dah datang, dia turunkan tangan dia, dia bongkok, ambil, pasangkan kaki Nabi. Bayang tuan-tuan, satu riwayat kata dia ambil, dia selap masuk dekat lengan dia. Macam gitu. Dulu ada main police and thief. Apa tu lawan kejar, tangkap. Dulu kita tak kata police and thief, ya police entry. Punya laju bahasa orang putih kita. Kan selepar tu selap masuk. Macam tu dia. Tuan-tuan bayang, ibu-ibu para netizen semua, selagi ada bekas sailio Nabi, bekas tapak tangan Nabi, bekas tapak kaki Nabi, kemudian dia juga bekas wuduk Rasulullah tu. Nabi nak berwuduk, dia pegang bekas tu bawa air. Baki-baki air tu, air yang terpercik tu, apa semua kena ke dia, bayang. Ya Allah, ya Rasulullah. Semua Allahu Akbar adalah keberkatan yang tidak ada tolok bandingnya atas jasad dia. Sebab itulah dia tu Nabi minta rojok ke dia bak Quran. Dia bijak. Dan bijaknya bukan biasa, tapi sangat luar biasa. Dengan keberkatan, dengan mukjizat yang ada pada dia. Saya membandingkan dengan seorang tabi'in, Ilyas Al-Mulzani rahimahullahu ta'ala. Ilyas Al-Mulzani, dia ni seorang tabi'in, generasi lepas daripada sahabat. Saat hari Ilyas Al-Mulzani diberi sebiji tufah, buah apple, yang bagi itu bagi tangan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Bila dia dapat buah apple tu daripada Anas bin Malik, Ilyas Al-Muzani terus pegang, dia cium buah apple tu. Pusing, cium. Jadi pelik dilihat oleh anak-anak murid dia. Apa yang tuan jadi macam ni sangat? Ya, kalau kita macam tak pernah, macam tak pernah dapat aja, tapi sahabat anak murid tu tak katalah ini imam tabi'in, ulama besar. Kata, kenapa tuan beri macam habis berkeliling lama pula? Dia kata, betapa tidak. Buah apple ni aku dapat langsung cara tangan daripada sahabat, yakni Anas bin Malik, yang tangan dia pernah menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenenlah kita kata, tangan Anas bin Malik pegang Nabi, lama dah berapa puluh tahun dah. Dan zaman tabi'in tu Nabi dah wafat. Dia pegang apa tu bagi ke tabi'in, waliullah ni. Nah, dia cium itu, nak ambil bekas tapak tangan Nabi tu. Tu sebab saya sebut, kalau dalam perkara haji, bila mengkucup Hajar Aswad, zahir macam mengkucup Hajaral
Aswad. Namun hakikat ruhiyah, kita mencium bekas tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah memegang Hajar Aswad dan meletakkan di tempatnya dalam peristiwa banjir besar itu. Itu rahsia hikmah nanti bila Khusus Haji akan datang kita ceritakan nanti insya-Allah ya. Hadirin sekalian, begitu. Itu sekadar perantaraan. Bagaimana dengan Abdullah bin Mas'ud ni dengan tongkatnya, dengan suginya, bekas tempat wuduk Nabi-nya, tempat tidur Nabi, dia bersihkan kasut. Allahu Akbar. Habislah kita katanya makna penuh dengan kehebatan. Dan dia ni masuk semua peperangan yang terlibat dengan Nabi, dia masuk semua. Hadirin sekalian, ulama-ulama menyatakan, kalau sekiranya sahabat tu dapat masuk perang Badar aja, khalas, makan tak habis dah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis kursi, wahai ahli Badar, buatlah sesuka hatimu, sesungguhnya Allah telah mengampunkan dosa kamu dan telah Allah menjanjikan syurga buat kamu. Ini spesialis khususiyah untuk ahli Badar. Jadi kalau ada sahabat masuk perang Badar, kemudian lepas pada tu bawa ke perang Uhud, dia meninggal. Tak apa dah, dia dah ada. Dia dah ada bonus perang Badar tu. Ni yang Badar aja, dengan Uhudnya, Khandaknya, Tabuk, Hunain apa, dia ikut semua. Bayangkan. Itu sebab kita kata sahabat ni banyak di kalangan mereka ialah ahli syurga. Dan dia merupakan orang yang sangat tawab'. Dan dia juga disebut menyerupai sama seperti Rasulullah dari segi akhlak. Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu menyatakan, kalau Abdullah bin Mas'ud dalam rumah, tu kami tak tahu. Tapi dia keluar je daripada rumah, kami melihat seolah-olah Rasulullah berjalan di hadapan kami. Ini. Akhlaknya begitu hebat, selagi sunnah Nabi, habis diikutnya dengan kesungguhannya. Ini hadis itu riwayat Imam Bukhari. Ya, dalam kitab Bukhari ada. Kemudian diambil daripada Hubaib bin Abi Thabit radhiyallahu anhu. Hubaib bin Abi Thabit menyatakan, satu hari Abdullah bin Mas'ud keluar daripada rumah. Jalan, adalah dia nak pergi suatu tempat. Tiba-tiba orang ramai berkejar-kejar di belakang dia, mengerumuni dia dan ikut dia. Lalu dia berhenti dan berpaling. Dan dia bertanya secara baik, ni apa hal? Ni ramai-ramai ikut saya ni, kenapa? Lalu seorang kata nak ambil berkat, seorang kata nak iring, seorang kata kami nak menanya ilmu dengan kamu, kamu tu hebat, kamu tu baca Quran, kami nak dengar macam-macam. Tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud menyatakan, ulanglah kamu semua. Sesungguhnya jangan kamu mengikut aku, kerana nanti orang yang mengikut akan menjadi hina, manakala orang yang diikut akan mendapat celaka. Itulah tawaduk dan rendah dirinya kita. Kita kalau jangan jadi menteri, jadi ahli majlis je, jalan berkepak dah. Ke rumun orang, mula. Ini, ya. Kenalah kita belajar tasawuf berhubung dengan bab-bab tasawuf ni. Ya, bab-bab rendah diri. Sehingga disebut oleh Abdullah bin Mas'ud suatu masa, demi Allah, kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui mengenai diriku, nescaya kalian akan mengambil pasir dan meletakkan di atas kepalaku. Dia sentiasa menyatakan bahawa dia dalam keadaan yang banyak dosa lah. Ya, hina diri dia, itu merendah dan tawaduk dia. Diriwayatkan daripada Ammar
bin Maimun, ya Ammar ni menyatakan, aku pernah lihat Abdullah bin Mas'ud membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba aku melihat dia menggeletar dan peluhnya mencurah-curah turun. Kemudian dia tersangkut-sangkut. Kemudian dia perlahan-lahan. Lalu dia menghabiskan hadisnya dan dia tersandar. Bila ditanya kenapa begini, dia kata, aku takut kalau tersalah walaupun satu perkataan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab muallim kan, ahli-ahli hadis, kalau dia baca hadis au kama qal, sebut macam tu. Takut dalam kita baca tak tersilap sebut. Kemudian dikatakan bahawasanya satu hari Abdullah bin Mas'ud dia balik sekejap daripada Kufah. Setelah beberapa tahun dia balik ke Madinah. Dengar kata dia balik, Saidina Umar pun siaplah nak menyambut dia. Tunggu di masjid lah. Orang ramai dengar pun tunggu. Elok dia sampai Madinah aja. Saidina Umar tengok, dia dah hilang. Tak ada. Kerana dikerumuni oleh orang ramai. Ada yang cium tangan, cium dahi, peluk dia, macam-macam lah. Kerana kealiman dan tawaduk akhlak dia. Hilang. Tak ada nak jumpa Umar pun. Orang dah kerumun dah. Begitu anak-anak murid dia. Umar senyum, Umar tak marah. Lama orang dah bersurai, dia datang jumpa Umar. Lalu dikatakan dalam riwayat tu, dia bergurau dengan Umar. Dia bercerita perihal laporan dia bawa daripada Kufah, macam-macam lah. Habis semua dia kata, wahai Umar, saya tak singgah lagi rumah saya ni. Ya, saya minta izin nak balik. Umar kata, silalah. Dia pun bangun berjalan. Bila dia berjalan, dia keluar. Bangun Saidina Umar. Umar ni suara dia kuat. Umar menyatakan kepada khalayak yang ramai, demi Allah, lihat, sesungguhnya yang sedang berjalan ini adalah bekas yang melimpah-limpah dengan ilmu. Kalau ke bekas barang tumpah-tumpah, banyaknya ilmu dia, itu diakui oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan Umar tu pun berilmu juga orangnya. Sehingga dikatakan bila wafat Saidina Umar, 1/10 ilmu hilang di atas muka bumi ini. Dan akhirnya saya nak menyebut, ini meninggal di zaman Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bila dia sakit, ramai sahabat-sahabat ziarah anak murid. Dan dia ni ramai anak perempuan. Lalu sahabat-sahabat yang datang ni pun beritahu, adalah yang cakap. Dia kata, wahai Abdullah, tenang je insya-Allah. Kalau kita ni lah, entah tu bagus, alhamdulillah. Amalan entah banyak. InsyaAllah Allah ampunkan entah tu tawaduk. Entah tenang, menghadap Allah elok-elok. Anak-anak perempuan entah yang ramai tu sarunsing. Tahulah anak dengan sahabat-sahabat tengok-tengokkan nanti. Kami bantulah apa yang patut. Gitulah. Bila dia cakap gitu, tiba-tiba bangun dan duduk Abdullah bin Mas'ud. Dengan tegas dia menjawab, demi Allah, adakah kamu mengira sekiranya aku meninggal dunia, maka anak-anak perempuanku semua akan menjadi susah hidupnya? Sedangkan aku telah memerintahkan mereka tiap-tiap malam sebelum tidur agar membaca suratul Waqi'ah. Kerana aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang membaca suratul Waqi'ah sebelum daripada tidurnya tiap-tiap malam, nescaya tidak akan ditimpa kefakiran. Itulah dia para sahabat. Akhir ayat pun duk baca hadis lagi. Akhir ayat baca Quran lagi, syahadah tetap. Subhanallah. Marilah kita mencontohi akan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mari dalam suasana yang ada ini kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang baik,
Kalaupun tak boleh kita ikut semua, kita turut apa yang termampu kita buat. Dan esok insya-Allah kita akan membicarakan berhubung dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Esok mungkin pukul 3, mungkin awal, mungkin pukul 11 tengok dulu. Apa-apa perubahan, tolong tengok Facebook saya. Ya, sebab besok ada 2 perkara, salah satu tu sama ada, tapi pasti salah satu. Sama ada mesyuarat, saya kena ada mesyuarat besok dengan seorang 2 sahabat. Yang kedua, ada satu lagi telekonferens, ya, discussion mengenai subjek oleh seorang lagi doktor pensyarah kami daripada Universiti Riau untuk satu lagi paper kami. Jadi yang salah satu rasanya pasti. Tapi bila ada jawapan daripada pensyarah yang berkenaan, ya, apa pun insya-Allah sebaik aja saya dapat bagaimana kedudukan untuk esok, saya akan terus masukkan dalam Facebook dan tuan-tuan boleh ikuti. Boleh jadi 3 petang macam biasa, boleh jadi pagi, mungkin petang pukul 6 lepas macam mesyuarat. Ya, tengoklah. Apa pun akan ada juga saya usaha untuk buat. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa like and share. Kemudian isikan tabung amal gombak. Dan kita tangguh dengan tasbih kifarah, suratul Aus, dan bacaan doa. Dan satu lagi, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Sebelum daripada tasbih kifarah, suratul Ad dan doa, mari sama-sama kita bacakan sekali seorang suratul Fatihah. Niatkan betul-betul untuk kita hantarkan akan syifa'un dengan izin Allah, penyembuhan ke atas tuan guru yang kita kasihi, Datuk Ustaz Ismail Qamus, yang kita tahu sekarang sedang sakit. Dia mohon pada Allah kerana Al-Fatihah atau Quran itu syifa'un, menyembuh. Ya, kalau dah ramai-ramai pasing-pasing, berpuluh-puluh ribu baca, insya-Allah ada kebaikan bagi dia. Niat betul untuk Ustaz Ismail Qamus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta syafi wa ana ar-raqi ishfi shifaan la shifaa illa shifaa'uka shifaan la yughadiru saqama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam.